Okey, cikgu start ah. Okey, so hari tu kita dah stop mitosis dan juga meiosis. Okey, cikgu recall balik mitosis tu apa? Okey, mitosis adalah pembahagian sel untuk tujuan dia pertumbuhan. Okey, ataupun penambahan sel ataupun memperbarui sel yang rosak lah. Itu mitosis. Dan dia adalah terlibat dalam mana? Dalam autosom, sel autosom. Apa tu sel autosom? Maksudnya semua sel bahagian sel dalam tubuh badan lah. Sel mata, sel rambut apa semua. Okey, itu semua autosom. Okey. Dan juga ini bilangan hasil daripada mitosis adalah 2 sel anak. Okey, 2 sel anak. Manakala meiosis, okey, dia terlibat dalam sel pembiakan. Okey, sel pembiakan. Kemudian hasil dia mendapat 4 sel anak. Okey. Dan meiosis apa lagi ya? Dua-dua ni ada juga dalam tumbuhan jugalah, tumbuhan dan juga haiwan. Okey, mitosis dan juga meiosis. Okey, ada sebarang pertanyaan untuk yang ni? Tak ada? Okey. So ada soalan bagi tanya cikgu dekat group chat ataupun awak boleh pasang suara awak. Okey, kemudian cikgu masuk pewarisan. Okey, pewarisan ni adalah kena-mengena dengan tu lah. Selepas tu pewarisan ni apa yang genetik yang didapati kepada sel anak tu lah. Okey, pewarisan ataupun kepada spesies tu lah. Okey. So kalau dalam pewarisan manusia, okey, awak kena tahu apa tu gen. Gen tu adalah segmen DNA. Atau kan satu DNA tu, so ada segmen-segmen dia. Gen tu maksud dia setiap maklumat genetik yang terdapat dalam DNA tu. Okey, dalam kromosom tu. Okey. So dia yang mengawal sifat. Okey, mengawal sifat. Contoh mata awak dia kawal warna hitam. So awak nanti dapat warna hitam mata awak, anak mata. Okey. Kemudian gen ni ada 2, gen dominan dan juga gen resesif. Apa tu dominan? Maksud dia sifat dia sentiasa hadir. Contoh, okey, gen dominan ni kalau ibu dia ada gen dominan, ayah dia tiada, so nanti anak dia akan dapat totally semua genetik gen dominan ni. Macam tu sebab dia dominan. Okey, manakala resesif dia hanya menunjukkan sifat apabila gen dominan tidak hadir. Kalau gen dominan ni tak hadir baru resesif. So maksud dia ni gen yang tidak kuat lah, gen dominan yang kuat. Okey. Contoh, untuk sebagai contoh, okey, gen dominan dengan gen resesif ni apa? Contoh dia macam ni. Okey, rambut warna hitam dan juga rambut warna kuning. Contoh ibu dia adalah rambut warna hitam, ayah dia rambut warna kuning. Gen dominan dekat sini adalah rambut warna hitam. Rambut warna hitam. So, anak dia kebanyakannya nanti akan dapat gen dominan tu iaitu rambut warna hitam. Sebab gen resesif adalah rambut warna kuning. Okey, boleh faham? Okey, so sifat dominan ialah kebolehan menggulung lidah, cuping. Ini contoh dia lah. Menggulung lidah, cuping telinga bebas, rambut keriting dan juga kehadiran usus pipit. Tadi cikgu bagi tahu warna rambut kan? Itu pun salah satu dia lah sifat dominan. Okey, lepas tu korang kena tahu apa tu homozygot, apa tu heterozygot. Okey, homozygot tu maksud dia, okey nampak tak? Sifat dia, pasangan dia sama, yang sama sifat dia. Contohnya, okey, BB ni menunjukkan contoh lah, warna hitam. Okay, so dia tak BB macam tu. Okay, ataupun bulat. Okay, contohlah kan bulat lah. Hitam lah, hitam. Okay, BB. So contohlah rambut dia warna hitam dan dia dominan. So homozygot tu awak tengok je perkataan ni, homo. So homo tu maksud dia sama. Okay, homozygot. So B besar, B besar. Ataupun B kecil, B kecil. Okay, sama dia punya sifat genetik. Manakala heterozygot pula, okay, heterozygot tu maksud dia tak sama. Satu besar, satu kecil macam ni, heterozygot. Okay, itu maksud heterozygot lah, pasangan yang berlawanan bagi suatu sifat. Okay, boleh faham homozygot dengan heterozygot. Homo kalau awak tak ingat, senang je kan ingat homo, homoseksual. So sama jenis macam tu. Okay, hetero maksud dia berlainan jenis. Okay. Okay, so ini kacukan monohybrid tu maksud dia apa? Daripada genetik yang asal. Monohybrid. Maksud dia, okay nanti kita tengok. Okay, monohybrid sebab dia ada lagi satu, dihybrid. Dihybrid tu daripada
yang anak dia hasil pada anak yang pertama tu, so kita kacupkan dua-dua anak tu. So itu dihybrid. Tapi monohybrid ni maksud dia keadaannya asal. Contoh, bunga ada warna putih, ada warna purple. Okay, bunga putih, warna purple. So itu dapat anak semuanya purple sebab warna purple adalah warna dominan. So itu adalah monohybrid daripada warna asal. Warna asal bunga tu. Okay. Kalau dah kacuk, maksud dia contoh sekarang ni warna dah banyak kan, warna bunga. Contohlah cikgu cakap rose. Kita tahu rose ada 3 warna kan, warna kuning, warna merah dan juga warna putih. Tapi contohlah dia kacukkan, okay, warna merah dengan warna kuning. Okay, mungkin nanti pada kacukan tu hasil tu anak dia warna hijau macam tu. Itulah kacukan dia. Okay. Alright. Ataupun persilangan dominan, pindah silang. Macam yang kita belajar dekat meiosis. Okay, itu maksud dia lah. So anak tu menunjukkan sifat yang berbeza disebabkan oleh ada silang tu, kacukan silang. Okay, so kita tengok contohnya dekat sini. Ini pewarisan warna biru, warna bulu dalam tikus. Okay, warna bulu dalam tikus. Okay, so yang pertama ni, okay, bulu dia warna hitam. Okay, ini pula warna putih. Okay, kita tengok genotype. Apa tu genotype? Gene. Daripada perkataan gene, notype, so dia adalah huruf macam ni. Kita just simbolkan dia, genetik tu. Okay, so B besar, B besar. So ni adalah homozygote. Homozygote apa? Homozygote dominant. Kenapa homozygote dominant? Sebab ni adalah B besar dan juga B besar. Okay, homozygote. B yang sama, huruf besar yang sama. Okay, apa tu phenotype? Phi. Awak ingat phi? Physical. Physical tu nama dia. So ni ada menunjukkan B besar ni menunjukkan tikus berbulu hitam. Okay? Boleh faham? So ingat macam tu saja. Gene dia. Genotype gene. So gene awak tulis sini. B besar, B besar. Phenotype physical. Keadaan physical dia, so dia tikus berbulu hitam. Okay ya? So manakala yang ni pula tikus berbulu putih dan juga dia mempunyai genotype homozygote recessive. Okay, homozygote recessive sebab B besar kecil dan juga B kecil. Okay, yang sama huruf dia, genetik dia. Okay, kemudian sini dia melakukan pindah silang. Okay, melakukan pindah silang. So, nampak tak? Anak dia semuanya berbulu hitam. Kenapa? Sebab anak dia semua ada ciri-ciri dominan, iaitu B besar. Nampak? Semua ada B besar. Walaupun dia ada B kecil, tapi disebabkan dia adalah genetik yang resesif, gene resesif, so dia tak boleh dapat karakter tu, tak dapat ciri dia tu. So dia hanya warna hitam saja sebab dominan. Okay. Manakala yang ni pula, okay, daripada generasi pertama ni kita kacupkan. Kita ambil satu anak dia, dua-dua anak dia kita kacupkan bersama sendiri. Okay, so ni adalah anak daripada generasi pertama. Boleh faham? Itu generasi pertama. Sebab generasi pertama daripada sini. Okay. Dan juga generasi pertama, nampak tak? Dia ada heterozygote gene. Okay, heterozygote gene. Maksud dia membawa resesif punya gene. Okay. So bila kita kacupkan anak daripada generasi pertama ni, okay, kita dapati, okay, bila awak nak kacup ni senang saja. Awak ambil B ni, awak carikan dia, awak asingkan dia. So B besar, B kecil, B besar, B kecil. Macam tu. Okay, awak buat macam tu saja. So, nanti awak akan nampak, okay, kita ambil sini B besar. Okay, B besar tulis sini. Lepas tu B besar daripada satu pasangan lagi. So, letak kat sini. So, B besar, B besar. Kemudian yang ni, yang ni letak sini lagi. Kemudian ambil yang sini. B besar, B kecil. Okay. So, ni awak kena buat sendiri supaya awak nampak apa kacukan dia ni. Baru nampak pindah silang dia. Kalau awak tak buat sendiri kan, awak tak tahu macam mana beza dia. Okay, sebab banyak student, dia salah kat sini. Dia ambil sini, lepas tu dia tak ambil lagi sini. Dia terus kacupkan sini dengan sini saja. Okay, so kena tengok satu-satu. Okay, satu-satu. Okay, so hasil pada generasi pertama ni, kita dapatkan generasi kedua. Okay, bila kita tengok generasi kedua ni, okay, nampak tak? Yang pertama, anak yang pertama dia dapat homozygote dominant. B besar, B besar. Homozygote dominant. Manakala yang ni, nombor 2, heterozygote dominant.
Okay, heterozygote dominant. Nampak tak B besar, heterozygote tak ada dominant ke recessive. Awak kena cakap heterozygote saja. Okay, heterozygote. So ni B besar, B kecil. Okay, kemudian B besar, B kecil. Kemudian ini dapat homozygote recessive. Okay, homozygote recessive. So, nampak tak? Walaupun dia bawa sini genetik B kecil, tapi dia tetap berbulu hitam sebab dominan, genetik dominan. Cuma yang ni, okay, nampak dia homozygote recessive. So disebabkan dia homozygote recessive, dia mempunyai bulu warna putih. Okay, boleh? So ini menunjukkan pada awak bahawa, okay, tak semestinya satu spesies tu, okay, dia sama color saja, tapi disebabkan ini ada pindah silang. Okay, disebabkan pindah silang tu dia ada variety, ada pelbagai keberangkalian anak dia warna apa. Okay, disebabkan oleh ni perbezaan. Okay, so nisbah dia, tikus dia berbulu putih adalah, bulu hitam dan juga putih adalah 3:1. Okay, 3:1. Right. Okay, so ini soalan dia. Okay, kita tengok soalan dia, contoh soalan dia. So boleh faham contoh soalan untuk punya subjek ni lah, dalam subjek ni. Okay, so yang pertama kita tengok sini, kucing hitam betina dan juga kucing hitam jantan. So genetik dia tak bagi kat sini. Okay, biasa macam ni lah, dia suruh awak teka. Kemudian dia akan bagi gamet dia. So dia dah bagi tahu sini lah, salah satu gamet untuk betina adalah B kecil, manakala yang jantan ni B besar. Okay, bila dapat anak dia, okay, so ni B besar, tak kat sini B besar. Kemudian sini ada B besar, B kecil. So sini B besar, sini B kecil. Boleh faham? Nampak sini ya? Okay, cikgu tulis lah supaya awak faham. Sebab awak dah nampak kat sini kan. So ni dia dah bagi clue. So ni B besar, B kecil. So takkanlah sini B kecil sebab sini dah ada B kecil. Okay, so kita kena letak sini B besar, sini B kecil. Okay, so cikgu start sini B besar. Okay, kemudian sini adalah B kecil. Okay, so untuk yang ni pula B besar dan juga B besar. M, B besar, B besar. Homozygote dominant. Okay, kemudian ini B besar, B kecil. Okay, ini pula B besar, B kecil. So ni B besar, B kecil. Okay, kemudian yang ni apa? N. So ni B kecil dan juga B kecil. So ni B kecil, B kecil. Right. Ya, so B kecil, B kecil. Okay, so kita dah lengkapkan. So ni cara awak cari dia, cari genotype dan juga cari phenotype dia. Okay, sudah awak lengkapkan ni, kemudian dia tanya sini, namakan proses K dan L. Okay, proses K ni apa? Daripada sini. Okay, proses ni kita namakan sebagai proses K adalah meiosis. Meiosis kenapa proses meiosis? Sebab daripada gamet betina dan juga gamet jantan. So gamet mesti meiosis. Okay, ni proses meiosis. Kemudian proses L ni apa? Persenyawaan. Persenyawaan macam mana lahirnya anak dia. Okay, itu persenyawaan. Sebab cikgu tak benarkan. Cikgu yang letak private. Okay, so untuk nombor 2, berikan satu sebab bagi jawapan anda. Okey, kenapa awak jawab yang ni? Berikan satu sebab bagi jawapan anda di C1. Kenapa awak cakap ini meiosis? Kenapa awak cakap ini persenyawaan? Okey, so kalau awak tengok sini dia cakap kerana yang ni nombor 1. Kita terjawab ini kan? Okey, so nombor 1, warna bulu kucing yang manakah adalah dominan. So mana satu dominan? Mestilah huruf B besar ni. So secara automatik dia adalah warna hitam. Okay, so kita kena cakap kucing berbulu hitam. Sebab apa? Sebab anak dia, nampak kita dapat 3:1. Warna hitam dengan warna putih. Okay, so kena bagi tahu sini warna hitam. Okay, lepas tu dia tanya awak berikan satu sebab. Okay, sebab dia bagi tahu macam tadi lah saya cakap.
anak dia. Nampak? Anak dia 3:1 warna hitam. So menunjukkan warna hitam adalah dominant. Okay, macam tu. Okay, so faham? Ada soalan untuk yang ni? Ada? Tak ada? Okay, so cikgu move. Cikgu teruskan. Ada soalan? Tanya cikgu. Tak ada? Okay, so cikgu move. Okay, so kemudian kat sini, okay, penentuan jantina dalam manusia. Okay, biasanya kan ada kita nak tentukan jantina baby. Okay, so kita gunakan yang ni lah, karyotype. Karyotype nama dia. Okay, karyotype tu apa? Yang ni. Nanti cikgu tunjukkan, ada kat bawah. Okay, so daripada sini, okay, cikgu teruskan bagi tahu awak lah. Okay, so nampak tak sini? Okay, menentukan jantina dengan seks tu adalah daripada persenyawaan tadi yang masa kita buat pindah silang tu. So daripada situ kita tahu anak tu adalah lelaki ataupun perempuan, macam tu. Okay, so setiap manusia, ada 46 kromosom. Okay, cikgu nak beritahu awak, kromosom bilang kromosom ni berlainan setiap spesies. Maksudnya manusia 46. Okay, haiwan-haiwan lain berlainan. Dia ikut saiz badan macam mana, berapa besar dia. Okay, so kromosom berlainan setiap spesies. Cuma awak kena ingat manusia 46. Okay, daripada 46 tu, ingat tak cikgu cakap tadi, autosom dengan sel sel pembiakan. Okay, autosom tu tadi cikgu kata sel badan awak semua kecuali sel pembiakan kan. Okay, so itu autosom. Autosom tu kita mempunyai 44 autosom, iaitu 22 pasang pair. Okay, kenapa pair? Sebab satu daripada ibu awak, kemudian satu daripada ayah, ibu dan ayah. So that's why ada 22 pasang. So bila kita tambah ni, satu-satu kromosom adalah 44 kromosom. Okay, kemudian, okay, ini 44 kromosom kan. Kemudian lagi baki 2, itu adalah kromosom seks, satu pasang. Okay, satu pasang. So ni menentukan jantina bagi manusia itu. Alright? Okay. So cikgu nak bagi tahu awak, ingat perempuan adalah XX. Perempuan kromosom dia XX, kromosom seks. Manakala lelaki XY. Okay. Awak kena ingat, Y ni dia tak membawa genetik apa-apa pun, dia hanya bawa genetik lelaki sahaja. Okay, tapi X ni dia membawa semua genetik. Genetik warna mata awak, warna rambut awak, saiz badan awak, okay, semua tu X. Okay, so boleh faham Ada soalan tanya cikgu. Okay, so bila kita tulis dalam, bila tanya kandungan kromosom macam mana, awak kena buat macam ni. Perempuan 44 autosom tambah XX. Okay, so bila awak kira 44, 45, 46. So ada 46 kromosom. Okay, manakala lelaki ada 44 autosom dan juga XY, tambah XY. Okay, so kira ni 1, ini 2, macam tu So semua sekali 46 kromosom. Okay, ada soalan untuk ni? Cikgu harap tiada. Ada soalan? Tak Okay, so untuk menentukan keberangkaian dapat anak lelaki atau anak perempuan adalah 1/2 ataupun 50% saja. Putus. Sebab apa? Okay, sebab awak tengok sini. Okay, kalau awak tengok sini, okay, perempuan, okay, contohlah ibu dia ni ada 22 tambah X. Okay, bila awak nak buat pindah silang ni, awak kena bahagi 2. So bila bahagi 2, 44 bahagi 2, so 22 tambah X, ambil satu jantina sini. Okay, satu kromosom seks. Lepas tu sini sama juga 22 tambah X. Okay, manakala ayah dia pula 22 tambah X dan 22 tambah Y. Bila awak buat pindah silang, okay, kita tengok pindah silang dia. Di sini 22X, di sini tambah, kemudian ambil pada ayah 22 tambah X, macam tu. So ni keberangkaian dia dapat anak perempuan 44 tambah XX, macam tu. Kemudian anak ni, ini pula sama juga sebab ini dah ambil satu, so kita kena ambil lagi satu. Sini kita pindah silang dengan sini pula. Okay, Y. So keberangkaian nombor 2 adalah anak lelaki 44 tambah XY, macam tu. Okay, kemudian nombor 3, dah habis sini, dah 2 kali awak ambil sini pula. 22 tambah X, sini, 22 tambah X, sini. So keberangkaian nombor 3 adalah anak perempuan,
Kemudian 22 tambah X dengan 22 tambah Y, keberangkalan dia dapat anak lelaki. 44 tambah XY. Okey, awak perlu ingat, ini bukan caranya untuk kita tentukan anak tu jantina apa. Contoh macam cikgu, saya punya adik-beradik, kami 3 orang perempuan, lepas tu baru adik saya yang last lelaki 4 orang. Tak pun sama macam yang ni. Okey, awak kena ingat, yang ni bukan macam tu. Yang ni maksud dia, keberangkalian dia, awak akan dapat pasangan tu akan dapat anak lelaki atau perempuan, chance dia 50-50. Mungkin kelahiran pertama anak perempuan, tapi tiba-tiba pasangan tu dapat anak lelaki. Macam tu. Okey, ini bukan ikut macam mana susunan anak. Ini hanya keberangkalian, possibility. Okey, belajar kan keberangkalian dalam matematik. Okey, so ni maksud dia keberangkalian tu. So maksud dia manusia hanya dapat jantina tu kita tak boleh predict. Kita tak boleh jangkakan adakah orang tu akan dapat anak perempuan ke anak lelaki. Sebab macam cikgu, adik-beradik cikgu perempuan 2 orang, lepas tu lelaki, lepas tu perempuan lagi 1. Okay, so tak ikut yang ni lah. Cikgu kata ini keberangkalian saja. Okay, ada soalan untuk ni? Kalau awak ni, awak boleh chat dengan cikgu. Tak ada? Okay, boleh? Cikgu teruskan lah. Okey, kemudian mutasi. Okey, mutasi ni adalah disebabkan oleh 2. Mutasi ni adalah disebabkan oleh ada gangguan dalam masa meiosis tu berlaku. Masa pembahagian sel tu berlaku. Ada gangguan, okey. So, dia mengganggu dan juga akan mengubah sifat asal gen tu. Gen itu. Okey, gen itu. Okey, so kalau kita tengok dia perubahan sifat ni adalah kekal dan boleh diwarisi. Okey, kadang-kadang mutasi ni, okey, contoh ayah dia ada mutasi, so anak dia pun akan dapat macam tu. Sebab ni kekal dan boleh diwarisi. Ada yang kekal, ada yang boleh diwarisi, ada yang tak boleh diwarisi. Okey, so orang macam ni kita panggil sebagai mutant. Kita nak tengok cerita X-Men kan? So X-Men tu mutasi lah, mutant. Sebab tu dia panggil mutant. Sebab dia punya kromosom tu di DNA diorang ada benda asing yang masuk dalam tu. Okey, itulah macam awak tengok Spiderman pun mutant kan? Itu disebabkan oleh mutasi. Okey. So so kita tengok dia ada dua jenis mutasi, iaitu satu mutasi kromosom, satu lagi mutasi gen. Okey, apa beza dia? Satu kromosom tu dia mengalami mutasi. Mungkin kromosom tu bilangan contohlah 46 kromosom tu, kita ada 46 kromosom, mungkin dia ada lebih 1 ataupun kurang 1. Macam tu. Itu adalah mutasi kromosom. Manakala mutasi gen pula, satu kromosom tu dia ada genetik, dia ada line-line tu kan, untuk bagi tahu warna rambut awak apa, untuk bagi tahu warna kulit awak warna apa. So itu yang mutasi, mengalami mutasi. Boleh beza kromosom dengan gen. Okey? Boleh ah? Okey, so kita tengok sekarang ni yang pertama mutasi gen. Okey, daripada perubahan genetik tu. Okey, so tengok sini perubahan kimia dalam struktur gen. Nampak dia kata perubahan kimia. So pada mutasi mungkin kecil tapi kesannya adalah besar. So dia cakap sini mutasi gen ni hanya disebabkan oleh sikit je dia mutant kan, dia tukar kan. So disebabkan tu orang tu dapat penyakit yang ni, mutasi gen ni. Okey, so yang awak belajar dekat sini mutasi gen ada 1, 2, 3, 4, 5. Awak hanya belajar 5 saja penyakit mutasi gen. Okey, kita tengok yang pertama adalah buta warna. So biasanya orang buta warna ni okey, dalam kalangan lelaki. Kenapa cikgu kata lelaki? Okey, sebab perempuan disebabkan tadi, ingat tak cikgu cakap? Perempuan X tu, kromosom X hanya membawa genetik. Betul? Dia bagi tu genetik. Warna rambut, warna kulit awak yang itu semua. Tapi Y hanya membawa genetik lelaki. Okey, cuba bayangkan. Okey, cuba bayangkan cikgu lukis kat sini ya. Okey, contoh. Okey, contoh cikgu tulis sini. Contohlah ini adalah ibu dia X. Manakala ayah dia X, Y. Okey,
Contoh, okay. Ibu dia mengalami penyakit buta warna. Cikgu akan letak sini B kecil. B kecil menunjukkan apa? Sorry, B kecil. Okay, B kecil. Okay. So menunjukkan ibu dia ni ada buta warna. Okay, so kita buat pindah silang. Okay, X, B, X. Okay. Kemudian ini X, Y. Soalan dia, sini saya pisah. X, ada B. Oh, susahnya. Okay, Y. Okay, kemudian yang ni X, B, X, B, X. Manakala ni Y. Nampak tak cikgu? Y ni dia tak ada bawa genetik. Dia takkan bawa genetik. So cikgu dia hanya bawa genetik lelaki saja. Okay, genetik lelaki. So ni X, B, Y. Okay. So tengok anak dia, ni yang pertama adalah anak perempuan, betul? Anak perempuan. So anak perempuan ni dia pembawa. Dia tak buta warna. Kenapa perempuan ni, anak perempuan tak buta warna? Sebab dia tak dua-dua X dia. Nampak? Tadi cikgu cakap tengok ibu dia. Ibu dia, okay, ibu dia yang ni X B besar, X contoh sini, nampak tak? Ibu dia dua-dua ada kromosom X. Okay, dia ada kromosom X dan dua-dua ada genetik tu, buta warna. B besar, B kecil, buta warna saja. Okay, buta warna. So dua-dua. Sebabkan tu mak dia buta warna. Okay, tapi anak dia, anak perempuan dia, satu X dia tidak mengalami, dia tiada buta warna tu. So, yang ni hanya pembawa. Maksud dia bukan, dia tak buta warna. Dia hanya bawa saja. Sama juga. Tapi yang ni adalah anak lelaki dia. Tengok tak? Anak lelaki dia X, buta warna, Y. So, menunjukkan yang ni adalah anak lelaki dia buta warna. Okay, anak lelaki dia mesti dapat buta warna. Kenapa? Sebab X ni yang cikgu kata tadi membawa genetik tu. Okay, so disebabkan tu anak lelaki sentiasa dapat penyakit ni, mutasi. Okay, mutasi gen. Okay, manakala ini pun anak perempuan dia pun, dia hanya membawa. Okay, so possibilities kat sini, dua-dua anak lelaki dia buta warna. Boleh faham? Okay, so ini cikgu bagi tahu lah. Ini contoh dia macam mana nak bagi tahu macam mana pindah silang untuk penyakit ni. Okay, buta warna. So that's why cikgu kata penyakit jin ni selalunya lelaki yang dapat. Sebab perempuan biasanya hanya membawa ataupun dia dapat. Tapi possibility untuk dia dapat adalah mesti dua-dua ada. Ayah dia buta warna, ibu dia buta warna. So dia boleh dapat buta warna. Itu anak perempuan. Tapi anak lelaki mesti dapat. Okay, penyakit. Kalau ibu dia ada penyakit tu. Ataupun ayah dia ada penyakit tu. Sorry. Kalau anak lelaki hanya ibu saja. Sebab tadi tengok ayah dia X kan. Dia tak ada bagi anak lelaki. Awak dapat Y saja daripada ayah. Okey? Boleh? Boleh faham tak yang ni cikgu cakap yang ni? Cikgu bagi tahu awak yang mutasi gen ni hanya biasanya lah lelaki akan dapat. Okey? Boleh? Okay, so boleh Okay, so cikgu teruskan. Right. So ni buta warna. So ingat tak tadi cikgu kata memang nampak tak sini lelaki lebih kerap mengalami buta warna. Okay, sebab lelaki ada satu saja kromosom X. Kerana kromosom X ni yang membawa sifat gen. Okay, manakala Y tidak. Y hanya bawa gen lelaki saja. Itu menjadikan awak lelaki. Cikgu. Ya. Kalau ibu dan ayah buta warna macam mana? Itulah macam tadi Okey, contoh buta warna tadi. Okey, saya buat lagi sekali Contohlah ini pula ibu dia tadi XB. Kita buat pula supaya awak nampak. Okey, ini pula ayah dia XB. Y. Okey, so kita pindah silang.
So ini pula X and Y. So XB pula X min X. Okay, kemudian X min Y. Okay. So possibility dia semua anak dia mengalami buta warna. Sebab macam saya cakap tadi, nampak tak? Tadi ayah dia tak ada buta warna kan? Ayah dia tak buta warna. So anak perempuan dia hanya membawa sahaja. Sebab X tadi tak ada buta warna, genetik buta warna. Tapi sekarang ni dua-dua ibu bapa dia ada buta warna. Disebabkan itu anak dia semuanya buta warna. Anak perempuan dia bukan pembawa, dia dapat. Sebab dua-dua X kromosom dia ada buta warna, genetik buta warna. Okay, lelaki pun sama. So sebab tu cikgu cakap possibility lelaki yang paling banyak dapat penyakit disebabkan oleh genetik ibu dia. Okay, boleh? Okay, so cikgu teruskan boleh faham Ini semua sama juga macam hemofilia, albinism, okay, semua. Right, so cikgu. Okay, so tempoh lagi masa dia 40 minit dah habis. Awak kena log in balik. Awak masuk lagi balik sebab kita dah nak habis yang ni. Nanti dia terpadam sendiri. Okay, so jangan tak log in balik